بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan kali ini kita dah masuk kepada surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Dal tu dengan baris mati ya. Jadi surah Al-Qadr, perkataan Al-Qadr diambil daripada ayat pertama dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah ni ada dua riwayat yang berselisihan antara sama ada dia adalah surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Tetapi kebanyakan ulama yang bila dah benda tu daripada petanda-petanda yang ada, yang daripada riwayat-riwayat yang datang mengenai surah ini, apabila benda tu dapat dikumpulkan dan dapat diperhatikan, jadi secara kesimpulannya ramai yang berpandangan bahawa surah ni adalah surah Makkiyah ya. Jadi sekarang ni kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Jadi surah ni ada 5 ayat je, jadi ringkas sahaja surah ni. Surah yang selepas daripadanya adalah surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ni panjang sikit. Jadi saya pun jadi berbelah bahagi sama ada cover 2 surah ke pada malam ni atau 1 surah saja. Sebab kalau surah yang selepas dia pendek tu tak apalah. Tapi yang surah Al-Bayyinah ni panjang sikit. Jadi kita tengok macam mana. Baik. Bahagian pertama ni, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pertama sekali perkataan Al-Qadr. Apa maksud Al-Qadr? Ada dari segi tafsiran, ada beberapa tafsiran, tapi yang masyhurnya adalah Al-Qadr dengan maksud keagungan ataupun kehebatan. Jadi apabila perkataan ataupun rangkai kata yang digunakan ni adalah Lailatul Qadri, malam keagungan ataupun malam kehebatan. Jadi cuba teliti ya dia punya rangkai kata tu. Kalau katakanlah disifatkan malam tu, dia akan jadi contohnya macam kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, malam yang agung ataupun malam yang hebat. Tapi dari segi rangkai katanya, dia tak disusun macam tu. Sebab disebutkan perkataan Al-Qadr. Al-Qadr tu adalah kata nama terbitan yang maksudnya keagungan. Jadi
dikaitkan malam tu malam keagungan. Macam kalau kita katalah, contohnya kalau kita dalam bahasa Melayu ni, kalau kita guna rangkai kata yang lain lah, contohnya malam kejayaan. Pada masa bila kita kata malam kejayaan? Contohnya, katakanlah pada satu malam tu seorang qari daripada Malaysia berjaya mendapat tempat pertama dalam majlis tilawah Al-Quran. Jadi majlis tilawah Al-Quran tu dijalankan pada waktu malam. Jadi bila dia diumumkan sebagai juara ataupun johan, kita boleh sifatkan malam tu adalah malam kejayaan kepada dia. Jadi itulah kita nak ada gambaran mengenai rangkai kata Lailatul Qadri ini. Lailatul Qadri. Jadi malam keagungan. Kalau disusun sebagai kata nama kemudian sifat, dia akan jadi malam yang agung ataupun malam yang hebat. Tapi rangkai kata ni tak macam tu. Dia macam malam keagungan. Okey. Jadi di sini bahagian kedua pula, dia ada soalan. Apa itu malam keagungan? Jadi makna menunjukkan bahawa ini adalah nama, bagaikan nama khas kepada satu malam yang tertentu. Okey, jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkannya, kami telah turunkannya. Perhatikan penggunaan perkataan kata ganti dekat sini. Kami telah turunkannya. Jadi turunkannya ni, kata ganti digunakan terus tanpa ada kata nama yang sebelum tu dah merujuk kepada sesuatu perkara. Jadi ini adalah satu bentuk ada sentuhan seni lah, kalau kita kata, kalau dari segi kita nak nilai dari segi seni kata-kata, dekat sini ada sentuhan seni. Kerana apa? Kerana kebiasaannya kita kena sebut kata nama dahulu. Tak boleh tiba-tiba keluar kata ganti. Cumanya, kalau siapa-siapa yang mengikuti siri ini, cara ni dah ditemui dah dalam ada surah-surah tertentu sebelum ni. Contohnya macam surah An-Naba, bila dinyatakan amma yatasaalun, mengenai apa yang mereka tu duk tertanya-tanya ataupun mereka bertanya-tanya. Mereka. Jadi siapa mereka? Tak disebut sebelum tu. Jadi kata ganti digunakan terus tanpa ada kata nama sebelum tu. Tetapi dari segi ulama dia tak ada khilaf. Dekat sini yang dimaksudkan turunkannya itu adalah Al-Quran. Turunkannya itu adalah Al-Quran. Jadi kami telah turunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam keagungan. Jadi dalam bahasa Arab kita kata Lailatul Qadar lah. Kita ni dalam bahasa Melayu kadang-kadang kita ditambah lagi malam Lailatul Qadar. Lailah tu makna malam lah. Okey. Tapi tak apalah, yang tu kita penggunaan harian je kan. Okey. Tapi nak cerita kata kalau nak kira Lailah tu dah malam. Lepas tu kita kata malam pula, malam Lailatul Qadar. Jadi maknanya pada malam keagungan. Baik, malam keagungan ni ada persoalan kat sini. Kalau kita katakanlah Quran diturunkan pada malam keagungan, selepas Nabi dah tak ada, selepas Nabi dah wafat sallallahu alaihi wasallam, Quran turun tak lagi?
Quran tak turun dah. Jadi Lailatul Qadri ataupun malam keagungan tu ada tak selepas daripada zaman Nabi? Apatah lagi pada zaman kita ni, kita dah 1400 tahun dah berbeza daripada Nabi SAW. Jadi untuk kita ni ada tak kita melalui tak malam keagungan ni? Kita melalui tak Lailatul Qadri? Okey. Antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya Lailatul Qadri ni masih lagi terbuka kepada kita dan akan berterusan sehinggalah hari kiamat. Macam mana tahu? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis. Antara hadis yang masyhur dalam perkara ni, Rasulullah menyatakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam keagungan dalam 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Maksudnya dalam 10 yang terakhir tiap-tiap tahun tu Lailatul Qadri ni ataupun malam keagungan ni akan lalu, akan terjadi. Maksudnya hari itu dia berulang-ulang lah. Ataupun malam tu berulang-ulang lah. Jadi ini merupakan rahmat kepada kita. Kenapa? Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam keagungan adalah lebih baik daripada 1000 malam. 1000 bulan. 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. Okey. Dekat sini apa yang dinyatakan? Lebih baik. Lebih baik. Bukan dikatakan malam keagungan itu seperti 1000 bulan. Lebih baik. Lebih baik. Banyak mana lebih baik daripada itu? Allahu a'lam. Tapi maknanya paling kurang pun 1000 bulan lah. Ini kita kata berdasarkan kepada kefahaman dari segi Al-Quran ni, orang yang lebih dekat kepada Allah SWT, Allah beri kadang-kadang berlaku, maknanya keikhlasan, tahap keikhlasan seseorang itu dalam melakukan sesuatu, Allah SWT berikan dia ganjaran yang lebih lagi daripada yang biasa. Jadi boleh jadi kepada orang yang tertentu pada malam Lailatul Qadar tu Allah kurniakan kepada dia seolah-olah macam 2000 bulan ataupun 3000 bulan. Boleh jadi sebab nyatakan di sini khairun, lebih baik. Okey, jadi maknanya dalam satu tahun ni ada satu malam yang di sisi Allah SWT merupakan malam keagungan, iaitu Lailatul Qadri. Dan dalam putaran satu tahun tu, Lailatul Qadri ni duduk kat mana? Jawapan dia sebab Rasulullah kata carilah dalam 10 malam yang terakhir. Maknanya ada dalam 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Cuma tak pasti je yang mana satu. Tapi ada juga telahan. Telahan di kalangan ulama'-ulama'. Ada juga telahan. Tapi kita, daripada kita nak bergantung kepada telahan tu, baiklah kita cover 10-10 tu terus. Pasal apa kita nak cover 10 terus? Sebab ada satu lagi riwayat yang mengatakan cari yang witir.
cari yang malam ganjil. Cumanya masalahnya malam ganjil tu malam ganjil dekat mana? Adakah malam ganjil dekat Mekah ataupun malam ganjil dekat Malaysia ataupun malam ganjil dekat Afrika? Jadi maknanya kadang-kadang macam kita tahulah takwim tu dekat Malaysia 20, dekat Saudi 21. Contoh. Jadi maknanya kalau begitu untuk kita nak mengambil peluang ni, maka kita ambil cover terus 10 yang terakhir tu daripada tempat yang awal sekali mencecah malam ke-20. Jadi maknanya kalau katalah kalau kita nak ambil jalan selamat lah. Maknanya kalau katalah di Saudi dah 20. Maksudnya dah masuk malam 10 yang terakhir. Kita baru 19. Lepas tu di 19 tu kita relax lah. Tidur tak ada apa-apa. Jadi ada kemungkinan, kita tak ada kebarangkalian. Jadi kita ambil lah daripada situ, kita cover daripada tempoh tu lagi. Tapi sini ayat kedua ni saya belum huraikan ni. Apa maksud ayat kedua ni? Wama adraka ni dia adalah satu ungkapan yang selalunya digunakan untuk menunjukkan kepentingan sesuatu perkara. Bila kita nak cakap mengenai, kita nak kata, kalau kita tahu, kalau kita dalam bahasa Melayu ni, kalau kita nak dalam bahasa Melayu ni, contohnya kita nak kata orang yang contohnya ketinggalan zaman sikit lah, kita kata kita sebut, kita nak beritahu apa itu internet. Itu soalan je, apa itu internet. Tapi kalau kita nak gambarkan bahawa kita memberi macam indikasi sedikit, maksudnya memberi petanda sikit bahawa internet ni satu benda yang hebat, mungkin kita tambah macam mana? Kamu tahu tak internet tu apa? Jadi kalau bahasa utara ni kita kata, hang tahu tak internet tu apa? Jadi pasal apa kita tambah tu? Kamu tahu tak internet itu apa? Jadi kita tambah, kamu tahu tak tu, dia tujuan dia untuk menggambarkan bahawa bahagian yang kedua tu, yang kita nak tanya apa itu tu, satu benda yang penting. Ataupun satu benda yang hebat. Dalam bahasa Arab, apa dia ungkapan dia yang untuk nak menggambarkan benda tu? Iaitu wama adraka atau ma adraka. Di sini sebab ada apa kata penghubung ni sebab dia ayat kedua lah. Tapi kalau katalah mula-mula cakap maksudnya ma adraka. Okey, kalau kita nak huraikan satu persatu ma adraka ni, apa maksud dia? Apakah yang dapat membuat kamu tahu? Jadi dia berlain sikit dengan cara kita cakap dalam bahasa Melayu ni. Kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, kita cakap direct je. Iaitu apa dia? Kamu tahu tak? Kamu tahu tak? Kita cakap macam tu. Tapi kalau Arab, dia ada macam penambahan lagi. Dia kata, apakah yang dapat membuat kamu tahu? Jadinya kalau kata, seolah-olahnya kalau kata bahasa utara ni, kata, lagu mana nak bagi kamu tahu bahawa benda ni hebat? Gitu. Jadi, wama adraka, apakah yang dapat membuat kamu tahu malam keagungan itu apa? Jadi kalau kita nak cakap cara ringkas ni dalam bahasa Melayu ni, maknanya kamu tahu tak malam keagungan tu apa dia? Jadi selepas tu, sebab tu selepas tu baru dinyatakan keagungan tu dapat dilihat bila Allah SWT menyatakan malam keagungan itu lebih baik daripada 1000 malam. Nilainya lebih baik daripada 1000 malam.
Jadi di sini kita faham bahawa dengan sebab Nabi mengatakan bahawa Lailatul Qadar ini dapat dilalui juga oleh umat umat umatnya selepas daripada turunnya Al-Quran itu juga, sehinggalah hari kiamat. Bermakna kita faham bahawa di dalam satu tahun tu ada satu malam yang di sisi Allah SWT merupakan malam keagungan. Dan pada malam keagungan itu diturunkan Al-Quran. Baik, dekat sini dia dua persoalan lah. Bila kata diturunkan Al-Quran, fakta yang kita tahu bahawa Quran tu diturunkan pada masa-masa yang berbeza. Selama Nabi, daripada tarikh Nabi dijadikan Rasul, diutuskan sebagai Rasul, sehinggalah Nabi wafat. Jadi dia punya tempoh masa tu 23 tahun. Dan secara faktanya juga, sebahagian daripada sahabat-sahabat berada dekat dengan Nabi ketika diturunkan wahyu. Terutamanya kepada sesetengah daripada isteri-isteri baginda Rasulullah SAW, iaitu ibu-ibu kita, Ummahatul Mukminin. Jadi mereka yang dapat melihat saat turunnya wahyu, dapat menyaksikan keadaan Nabi ketika wahyu diturunkan. Sebab apa Nabi beritahu? Sekejap tadi wahyu turun kepada aku. Soalnya, itu dia ada tarikh-tarikh dia. Ada kalanya waktu siang, ada kalanya waktu malam. Jadi menyebabkan timbul persoalan. Kami turunkan Al-Quran pada malam keagungan. Maksudnya turunkan macam mana ni? Jadi dekat sini ada dua pandangan yang masyhur lah. Ada dua pandangan yang masyhur. Satunya dikatakan, satunya adalah Quran itu diturunkan daripada lauh ke langit dunia secara sepenuhnya. Bukan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tak. Secara sepenuhnya daripada mula hingga akhir, diturunkan daripada Al-Lauh Al-Mahfuz. Dalam siri ini saya dah pernah ceritakan bahawa Al-Lauh itu bukannya terhad kepada Al-Quran sahaja. Di dalam lauh itu segala benda yang Allah SWT kehendaki untuk tercatat di situ sudah tercatat. Tetapi antaranya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kemudiannya diturunkan ke langit dunia, langit yang paling hampir dengan dunia kita ni lah, alam kita ni. Dan daripada situlah Jibril merujuk dan membawa turun kepada Nabi dalam tempoh masa 23 tahun itu. Itu pandangan yang salah satu pandangannya. Pandangan yang kedua yang masyhur dalam ni adalah kali pertama diturunkan Al-Quran. Kali pertama diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kali pertama diturunkan Quran ni, kalau dekat Malaysia ni dia payah sikitlah nak orang nak fikirkan benda tu. Sebab apa? Kita selalunya ambil 17 Ramadan tu sebagai cuti nuzulul Quran.
kerana mengambil riwayat bahawa ayat-ayat yang pertama turun tu adalah pada 17 Ramadan. Tapi yang itu dia bukannya kita kata bukanlah benda tu satu yang berdasarkan memang secara yakin yang memang tidak ada pertikaian langsung bahawa itu pada tarikh 17 Ramadan. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahawa pada 17 Ramadan. Dan di Malaysia ni kita ambil 17 Ramadan itu sebagai hari nuzul Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang maksudnya ayat-ayat yang pertama daripada Al-Quran itu. Tapi kalau dalam tafsir-tafsir dinyatakan dekat sini ada dua pandangan itulah. Satu, maksudnya turunnya Al-Quran secara keseluruhannya daripada Al-Lawh Al-Mahfuz ke langit dunia. Satu. Yang kedua, malam pertama turunnya Al-Quran. Jadi maknanya kalau malam pertama turunnya Al-Quran tu adalah pada Lailatul Qadri, maknanya bukan pada kalau berdasarkan pandangan itu bukan pada 17 Ramadan lah, sebab Rasulullah menyatakan bahawa Lailatul Qadri ini dalam 10 malam yang terakhir. Baik. Apa yang berlaku pada malam ni? Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh ni adalah ar-ruhul amin. Siapakah ar-ruhul amin? Maknanya Jibril. Malaikat-malaikat dan Jibril. Kalau kita dalam bahasa Melayu ni, biasanya kalau situasi macam ni kita akan kata macam mana? Kita akan cakap macam mana? Malaikat-malaikat termasuk Jibril. Itu cara kita cakap dalam bahasa Melayu. Sebab Jibril itu alaihissalam adalah sebahagian daripada malaikat. Jadi kalau cara kita cakap malaikat termasuk Jibril. Tapi dalam bahasa Arab kalau nak kata macam tu bukanlah salah. Tapi pada zaman zaman Arab yang zaman kefasihan yang tinggi di kalangan Arab ni, dia lebih banyak dalam bentuk yang macam ni. Sebab itulah dalam Quran pun dalam bentuk yang macam ni menggunakan perkataan dan, iaitu perkataan wa, warruh. Okey, dari segi sudut bahasa Arab saya sentuh sikit dekat sini. Tanazzalu ini adalah fi'il mudhari'. Apa maksud fi'il mudhari'? Fi'il yang menunjukkan benda yang sedang berlaku ataupun benda yang akan berlaku. Jadi dia daripada perkataan tanazzala. Fi'il madhi dia adalah tanazzala. Jadi tanazzala ni dia ada ta kat depan. Bila masuknya untuk masuk kepada jadi fi'il mudhari', asal-asalnya tatanazzalu. Ada dua ta. Tatanazzalul malaikah. Tapi dekat sini satu sahaja. Iaitu satunya dibuang. Sebab ini benda yang harus dari segi nahwu bahasa Arab. Bila ada dua double tu boleh diringankan. Jadi tinggal satu saja. Tanazzalu. Okey, tanazzalul malaikah. Malaikat dan ar-ruh, iaitu Jibril, turun fiha, padanya. Padanya tu maksudnya tu pada malam itulah. Okey. Malaikat dan ar-ruh turun padanya, iaitu pada malam itu yang ditulis ini. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Turun dengan izin Tuhan.
min kulli amrin. Dekat sini min ni uh, kalau kita biasanya kalau kita belajar asas peringkat awal ni, kalau kata min ni daripada. Jadi bila jumpa min, kita pun nak kata daripada setiap perkara. Kulli makna setiap, amrin perkara, daripada setiap perkara. Tapi kalau kita rujuk dalam tafsir, ada beberapa huraian dekat sini. Tapi yang kita nak bagi huraian yang senang untuk kita faham ni, kita ambil salah satu saja pendapat ulama kat sini. Min ni dengan makna li, iaitu dengan makna untuk, iaitu makna menyatakan sebab. Menyatakan sebab. Jadi makna menyatakan sebab tu, maknanya untuk lah, untuk nak buat apa? Sebab apa turun? Sebab nak mengendalikan setiap perkara. Ini pun, kalau katalah kita kata untuk setiap perkara, apa maksud untuk setiap perkara tu? Jadi untuk nak faham, kita dalam Surah Yunus kita tambahlah untuk mengendalikan setiap perkara. Dalam Quran tak sebut mengendalikan tu. Kita pun nampak ni, min kulli amrin. Jadi maknanya malaikat dan ruh dan Jibril turun pada malam itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengendalikan setiap perkara. Maksudnya mengendalikan apa? Kita tahu malaikat ni ditugaskan untuk buat kerja-kerja tertentu. Jadi ada malaikat yang jaga awan, ada malaikat yang jaga hujan, ada malaikat yang cabut nyawa, kita tahu. Ada malaikat yang muaqibat, yang jaga kita ni, jaga manusia ni. Ada malaikat yang catat kata-kata kita dan amalan kita. Jadi benda tu dia urusan-urusan malaikat ni dia berterusan. Tetapi maknanya bila pada malam tu dia jadi macam apa, dalam tafsir disebutkan untuk mengendalikan perkara biasa untuk tahun yang berikutnya, selepas daripada itu setahun pula. Jadi macam kita kata, kalau kita nak ibaratkan ni, seolah-olah macam benda tu diulangkan perintah itulah untuk pengendalian yang tahun yang berikutnya. Jadi kalau katalah kita kata satu-satu perkara tiap-tiap tahun nak kena buat. Macam ahli akademik kat universiti ni. Dia ada tiap-tiap tahun masuk tahun baru dah kena kira. Untuk tahun ni pula nak kena buat apa? Untuk satu tahun ni apa benda nak kena jalankan, nak kena mengajak, nak kena menulis, nak kena apa. Jadi benda-benda tu seolah macam diulangkan balik perkara itu untuk satu yang dilakukan. Jadi min kulli amrin. Akhir sekali, salamun. Salamun, selamat ataupun sejahtera. Sejahteralah ia. Ia tu apa dia? Malam keagungan itulah. Sejahteralah ia. Iaitu malam keagungan itu, iaitu Lailatul Qadr. Hatta matla'il fajr. Sehingga timbulnya fajar. Sehingga timbulnya fajar. Jadi keberkatan, keselamatan yang Allah SWT kurniakan dan sebagainya pada malam keagungan itu berterusan sehingga matla' al-fajr, timbulnya fajar, sehingga ke waktu subuh. Jadi fahamnya kepada kita, maknanya kalau nak buat, kalau kita nak mencari Lailatul Qadar ni, jangan cari selepas subuh pun nak buat ibadat. Kena buat ibadat pada waktu malam lah.
pada waktu malam. Jadi kadang-kadang bila dalam masyarakat kita ni pula, bila kita pada waktu malam ni, dia duk terfikir kata yang hak pukul 3 pagi, 4 pagi gitu saja. Sebenarnya lepas Isya pun malam. Lepas Maghrib pun malam. Jadi maknanya sebab itu kalau katalah kita kata golongan-golongan yang ahli ibadat ni, dia mencari peluang untuk memaksimalkan. Sebab tu Nabi sendiri contohnya i'tikaf pada 10 malam yang terakhir ni. Kita ni kadang-kadang dengan kekangan kerja dan sebagainya, kita jadi benda tu mungkin kita rasa macam jadi susah kepada kita. Jadi kita tak dapat nak buat i'tikaf tu sampai 10 malam berturut-turut. Mungkin buat 1 malam, 2 malam. Tapi ada, contohnya dekat UAE ni dulu ada ulama besar daripada Iraq. Dia bekerja dekat UAE ni lebih kurang 5 tahun. Tiap-tiap Ramadan, 10 malam yang terakhir dia akan i'tikaf dekat masjid. Itu maksudnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itu. Okey. Jadi dekat sini kita dah jelas bahawa Lailatul Qadr adalah malam keagungan dan Allah SWT beri peluang kepada kita. Jadi kalau katalah malam keagungan tu pada malam turunnya Al-Quran tu saja, habislah. Kita dah tak ada apa. Tapi Nabi dah kata cari Lailatul Qadar, maksud ada peluang lagi. Itu fahamnya, maknanya ada satu malam tu Lailatul Qadar, dan pada masa Rasulullah ketika hayatnya tu Al-Quran tu diturunkan, sama ada kali pertama ataupun turun daripada Lauh Mahfuz ke As-Sama' Dunia tu, kena pada malam keagungan tersebut. Okey. Yang ni saya ini ada dulu ustaz saya kan. Yang antara benda yang saya sebut sebagai telahan ni lah. Ada ustaz saya seorang ni, dia share perkara ni. Ini dia telahan dia lah. Jadi kita tak ada, kita tak boleh nak kata benda ni confirm tepat dan memang confirm tak boleh kata macam tu lah. Tetapi telahan dia. Telahan dia kata apa? Dekat sini, dia kata berapa kali Lailatul Qadri disebut? Jawapannya 3 kali. Lepas tu dia kata, cuba kira Lailatul Qadri ni berapa huruf? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 3, 27. Jadi dia kata, Allahu'alam, barangkali Lailatul Qadri itu adalah malam 27. Itu telahan dia lah. Jadi bila kita sebut macam tu, jangan pula maknanya malam-malam yang lain tak buat. Jadi kita nak selamat ni, maknanya daripada awal lagi 10 malam terakhir tu memang dah mood berlainan dah. Mood mencari Lailatul Qadr. Okey, jadi sebab pukul 10, jadi kita tak continue lah untuk surah Al-Bayyinah. Untuk itu kita akhiri di sini. Wabillahi taufiq. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman wa yulhiqana bi'ibadihi as-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.